A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. آمين. إن شاء الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma la sahil Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم Ahlan wa السلام. sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Kerana dapat meluangkan masa untuk slot pada kuliah untuk Isyak pada malam ini dengan tajuk tafsir Nurul Ihsan jilid 4 dengan surah pilihan surah Al-Fil saya. Okey. Ya, ya, insyaAllah surah Al-Fil. Ya. InsyaAllah yang berbahagia Puan Rosniyati selaku selaku pengurusi JNI yang berusaha tim pengurusan Gemma Nur Iman, serta terima kasih juga kepada semua jemaah muslimat yang sentiasa berada di Google Meet untuk menambah ilmu, mencari keridhaan Allah dan keampunannya. Bagi memohon keberkatan halaqah pada malam ini, dijemput Al-Fadhil untuk memimpin bacaan Ummul Quran Bisir Al-Fatihah. أعوذ Seterusnya بالله kita من jemput untuk الشيطان meneruskan الرجيم. kuliah Isyak pada بسم malam الله ini. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Yang saya kasihi pengerusi pada malam ini, pengacara pada malam ini, majlis yang diberkati insya-Allah. Kemudian yang saya kasihi Puan Rosniyati selaku pengerusi Gemma Nur Iman, seluruh staf kepimpinan, pendengar-pendengar, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini setelah 2 kali. Bukan, untuk yang Sabtu hari yang awal hari tu tak dapat jumpa sebab saya dalam perjalanan pulang. Kemudian Sabtu baru ni bukan giliran saya. Ni barulah kita jumpa balik. Sebenarnya saya tak jumpa dengan warga Nur Iman ini dalam 2 minggu lah lebih kurang. Baik. Malam ni kita pilih suratul Fil, satu surah yang menceritakan satu kejadian. Kejadian ini iaitu yang berlaku lebih kurang, kalau tak silap saya, lebih kurang 55 hari sebelum dilahirkan, diputrakan baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinamakan Al-Fil munasabah. Ya. Munasabahnya kerana berlakunya serangan tentera bergajah. Kita semua ambil maklum kisah ini. Saya kira semua budak-budak pun tahu kisahnya. Ya. Lebih kurang 55 hari sebelum dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian ini berlaku susulan daripada Abrahah. Ya, Abrahah ini raja di Yaman. Dia juga membuat satu binaan untuk orang datang. Ya, untuk orang datang dan berkunjung ke tempat dia. Namun tempat dia jadi sunyi. Walaupun yang dia buat itu, binaan yang dia buat itu menyerupai Kaabah,
Bahkan kalau dikira dari segi kemewahan, lebih hebat lagi Kaabah yang dia buat di Yaman itu. Dengan ada salutan emasnya. Tapi kalau kita buka dalam kitab sirah, menyebut bahawa dia buat begitu cantik, tapi ada Arab Badui datang buang najis dekat tempat tersebut. Menyebabkan dia naik berang. Sebab itu kita baca juga bahawa Allah Ta'ala jadikan Makkah ini bumi yang barakah. Binaan Kaabah ketika itu biasa sahaja. Ya. Dan menyebabkan naik cemburu dan menyebabkan timbul rasa dengki oleh An-Najashi pula, Abrahah. Maka wujudlah rancangan untuk meruntuhkan Kaabah, untuk dipindahkan ke Yaman. Itu semua maklum ya, kisah ini berlaku. Cuma ada beberapa kisah yang berlaku sebelum berlakunya serangan tentera bergajah itu. Ialah yang pertama, kita kena tahu yang mengikut Abrahah ini bukan semua jahat. Ya, tersebut dalam kitab-kitab sirah, sebahagian yang mengikut itu adalah rombongan pedagang. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW bagaimana yang turut serta dalam rombongan tentera itu. Bukan, saya minta maaf. Itu kisah raja yang ditelan oleh bumi. Dia suka menjajah negeri orang. Kemudian akhirnya ditelan oleh bumi mereka itu. Dan akhirnya yang terlibat sekali itu ada mereka yang dipaksa ikut. Mereka tidak reda, mereka tak mahu, tapi oleh kerana mereka takut dengan ugutan, mereka ikut. Sama juga dengan kisah Abrahah. Ada yang mengikut rombongan Abrahah ini, mereka yang bukannya berniat untuk meruntuhkan Kaabah. Maka bila diserangnya oleh burung ababil, maka yang terlibat mati sekali itu juga adalah mereka yang walaupun tidak berniat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, gajah ini suatu makhluk yang asing bagi orang Arab. Ya. Sebab itu bila dilaksanakan serangan ini menyebabkan orang takut. Arab sendiri takut. Saya masih teringat bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala sebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang Tuhan angkat nilai kita ini dengan agama Islam. Maka kalaulah kita tidak memperbaiki ahwal kita, bermakna satu bangsa lain yang akan ambil. Jadi kita jangan heran ketika Abrahah datang, mereka tak berani untuk melawan. Sedangkan yang nak diruntuhkan itu, yang hendak dijajah itu, yang hendak diperangi itu ialah mereka. Rumah yang suci, yang mereka anggap suci, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Tapi mereka tak melawan. Mereka tidak melawan. Dan gajah itu juga kalau baca dalam riwayat, dia juga tidak mahu menyerang pada peringkat awal. Bukan pada peringkat awal sampai ke habis, tapi dipaksa. Gajah itu dalam riwayat sirah menyebut namanya Mahmud. Nama pun Mahmud. Jadi dia pun enggan. Dia tahu bahawa ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian bila Abrahah datang, Abrahah ni dia tak terus menyerang, tidak terus meruntuhkan Kaabah. Dibukanya peluang rundingan. Duduknya mereka mungkin 1 kilometer ke daripada Mekah. Maka dalam tempoh beberapa hari itu dibukanya rundingan. Kalaulah rakyat Mekah ataupun masyarakat Mekah ataupun pemimpin Mekah boleh berbincang dengan cara baik, maka tak perlu melibatkan tumpah darah. Ya, serangan akan dilakukan juga, runtuh Kaabah tu tetap akan dilakukan. Cuma bezanya nak runtuhkan ni nak melibatkan darah ataupun tidak. Maka Abrahah menunggu dibukanya meja rundingan. Maka dalam tempoh itu Abrahah ni nak makan. Nak makanlah, ramai-ramai nak buat kenduri. Dan mereka sementara nak tunggu tu tempoh tersebut, maka mereka perlukan makanan. Maka bila mereka berhajat kepada makanan, mereka rampas unta dan kambing yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Menyebabkan penduduk Mekah mengadu keadaan ini kepada Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Sadatul Qaum, yang menjadi tuan ataupun ketua bagi kaum Quraisy ketika itu. Nama apa? Abdul Muttalib. Mereka mengadu kepada Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib pergi berjumpa dengan Abrahah. Dalam riwayat menyebut Abrahah menyambut dengan penuh ta'zim. Maka duduknya Datuk Nabi SAW
Maka dia terus meminta supaya dipulangkan unta dan kambing. Terkejut Abrahah. Kerana sangkanya, pada hematnya, datangnya Datuk Rasulullah SAW untuk bincang urusan yang besar, iaitu urusan Kaabah. Tapi yang disebut adalah urusan kambing dan unta. Cuba kita perhatikan jawapan Datuk Rasulullah SAW. Jawapan yang sangat cantik. Jawapannya apabila Abraham mengatakan, aku datang dengan tujuan yang besar. Aku nak meruntuhkan rumah ibadah kamu. Tiba-tiba yang kamu nak datang hari ini, kamu nak bincang dengan aku, ialah tentang kambing kamu, tentang unta kamu. Maka jawab Datuk Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, sesungguhnya kambing dan unta itu ada tuannya, yakni kami. Tetapi Kaabah itu, fa inna laha rabban yahmiha. Sesungguhnya Kaabah itu ada Tuhan, ada tuan yang menjaganya. Kalau kamu ingin teruskan serangan, silakan. Tetapi akibat kamu tanggung sendiri. Ini kata-kata Datuk Rasulullah SAW, dan akhirnya datanglah burung ababil. Ya, kita akan baca hikayatnya nanti. Burung ababil ini kukunya dibuat daripada besi. Membawa batu sijil, batu itu daripada neraka. Maka ayat yang terakhir disebut apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran wa arsala 'alaihim, kami utuskan ke atas mereka. Sebab itu digunakan wa arsala 'alaihim, diutuskan. Tuhan tak kata wa arsala ilaihim. Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahu wa arsala 'alaihim, ala ini ala ma darrak. Maknanya sesuatu yang memudaratkan Tuhan akan guna ala. Alaihim, ke atas mereka batu, ini wa arsala alaihim tayran. Tayran ialah burung ababil nama dia. Maka ayat yang terakhir Tuhan kata apa? Jadilah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Asf maknanya daun-daun yang ma'kul ini dimakan oleh ulat. Nanti kita akan cerita kenapa dinamakan daun-daun yang dimakan ulat. Baik, kita tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ayat pula. Ada mana ni tadi ada 5 ayat semuanya. Ya, ada 5 ayat dan dia adalah makkiyah. Ya, makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuhan tanya. Tanya ni bukan Tuhan tak tahu Tanya di sini Tuhan nak buat memulakan kisah ini dengan pertanyaan, tapi bukanlah pertanyaan ini gharadnya, tujuannya bermakna Tuhan tidak tahu. Sedap kerana apa? Kerana dalam ayat ini Tuhan akan cerita apa yang berlaku. Baik, alam tara. Tuhan tanya, adakah kamu tak tengok? Tara, ya. Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, melakukan oleh Tuhan kami bi ashabil fil, dengan tentera bergajah. Ya, tentera bergajah. Jadi gajah ini dia panggil simbol kekuatan, kerana gajah ini suatu makhluk yang sangat jarang dilihat oleh orang Arab. Sebab tu ada hikayat Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Imam Malik mengajar, sedang dia mengajar, anak-anak murid dia hilang semua. Tinggal seorang je yang tak lari. Sebab apa? Sebab orang ramai bertempik. Ada gajah dibawa masuk ke Mekah waktu itu. Mekah, bukan Madinah. Imam Malik kan al-Imam Darul Hijrah di Mekah, ada di Madinatul Munawwarah. Jadi bila orang bertempik gajah, fil, anak-anak murid Imam Malik ni semua lari keluar, melainkan seorang saja yang tak keluar. Cuma saya tak ingat apa nama imam yang tak keluar tu. Imam Malik tanya dia, kamu tak nak tengok gajah ke? Kamu tak nak ikut kawan-kawan kamu tengok gajah? Maka jawab imam yang tak lari ni, saya tak ingat nama dia, minta maaf. Dia kata, aku datang sini nak belajar, bukan nak tengok gajah. Maka Imam Malik mendoakan keberkatan bagi dia, kerana apa? Dia tak lari daripada pengajian walaupun gajah datang masuk. Poin saya nak bagi tahu, kata gajah ini satu makhluk yang dilihat gagah, dilihat pelik oleh bangsa Arab. Kita tak pelik sangat. Saya pun dalam minggu lepas dah tengok 3 ekor saya tengok. Baik. Jadi Tuhan tanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tiadakah engkau lihat ya Muhammad
betapa perbuat oleh Tuhan engkau dengan segala orang yang empunya gajah. Maknanya apa? Tok Guru kita tambah, dibinasa akan mereka itu tiap-tiap seorang dengan batu neraka. Ya, batu neraka. Sijil dengan makna batu yang diambil daripada neraka, yang tersurat namanya ketika bawa masuk gajah hendak runtuhkan Kaabah. Baik, maka di sini Tok Guru kita bawa satu kisah yang khusus. Belum lagi kita nak tafsir satu-satu. Kisah ini ialah tentang Ashabul Fil. Adalah namanya Ashamah, Raja Habasyah, iaitu nenek Raja An-Najashi. Kita tahu An-Najashi adalah Raja Habasyah, ataupun negara hari ini disebut sebagai Ethiopia. Salah satu raja yang Nabi SAW utuskan surat untuk minta beriman dan dia sahut seruan Nabi SAW. Kebanyakan yang lain Nabi hantar tak terima Islam. Muqawqis tidak menerima Islam, pembesar Raja Mesir. Tapi dia menolak dengan cara yang baik. Berbeza dengan Heraklius, berbeza dengan Kisra. Sehingga Kisra tanya, dia nak ajar aku berjalan ke? Nak ajar kuda berjalan? Seolah-olah dia menggambarkan, aku ini orang lama. Aku ini raja besar. Seolah-olah dia nak ajar. Macam kita, pepatah kita kata, nak ajar anak, bukan. Seolah-olah apa? Seolah-olah anak ketam, nak ajar ketam berjalan lurus. Macam itulah. Seolah-olah nak bagi tahu kata dia ini orang yang berpengalaman, orang yang hebat. Tiba-tiba Muhammad datang, dia ini masih muda, masih siapa dia ni? Siapa gerangan dia nak mengajar aku, seolah-olah nak mengajar kuda untuk berlari di padang pasir. Oh ya, ketam ajar anak jalan lurus. Tapi pepatah tu tak sesuai untuk kita guna kerana ini pepatah tu nak menggambarkan keaiban ketam tu. Dia pun tak betul, tiba-tiba nak ajar orang tak betul. Ini dia nak cerita dia hebat, tiba-tiba Muhammad ni siapa? Kan? Tiba-tiba datang nak ajar aku, seolah-olah nak ajar kuda untuk berlari. Lebih kurang macam itulah. Baik. Jadi An-Najashi ni dia seorang raja yang mana dia punya penduduk ramai Kristian. Dia menerima dakwah Nabi tapi dia tak sempat melihat Nabi SAW. Hasilnya dia tidak dinamakan sahabat walaupun dia hidup di zaman Nabi, menerima dakwah Nabi dan menerima sahabat-sahabat Nabi yang mana berhijrah ke Habasyah untuk tempoh seketika. Dan akhirnya dia wafat, Nabi SAW sembahyang ghaib dekat An-Najashi. Jadi perbuatan Nabi inilah yang kita ambil sebagai dalil bahawa Nabi SAW, kita sendiri kalau jenazah tidak ada di hadapan kita, maka kita solat ghaib sebagaimana pernah dilakukan Nabi ke atas An-Najashi, mendoakan An-Najashi. Baik, An-Najashi itulah Ashamah ini Raja Habasyah yang mana dia adalah nenek kepada An-Najashi yang beriman dengan Nabi SAW. Itu suruh amirnya. Maka Ashamah itu Raja Habasyah. Siapakah Ashamah? Ashamah ini Raja Habasyah yang mana dia adalah nenek An-Najashi yang beriman dengan Nabi. Maka Ashamah ini mengarahkan pegawai dia. Mengarahkan dia punya amirnya. Amir ni kita boleh terjemahkan sebagai governor ke ataupun pegawai menteri kanan dia yang bernama Abraha supaya apa? Pergi perintah Yaman. Maka dia pun memerintahlah Yaman, ya. Jadi governor dekat sana. Lihat manusia tiap tahun saja manusia di segenap pelusuk termasuk daripada Yaman akan menuju ke Makkah. Ya. Dia akan pergi ke Makkah daripada Ethiopia pun akan Makkah. Saya maknanya di sini bukan Yaman di sini daripada An-Najashi maknanya Ethiopia. Manusia musim haji tiap-tiap masing-masing pergi ke Makkah, maka datang hasad. Maka datang dengki untuk dia bina satu gereja dengan batu putih, hitam, merah, kuning. Batu putih, hitam, merah, kuning dan ditatah akan dia dengan emas. Sebab tu saya sebutkan tadi bahawa gereja yang dia buat itu, ma'bad, dia panggil tempat sembahan itu, tempat semayang mereka itu, ataupun tapi bukan ma'bad sini. Ma'bad ni kalau ada berhala. Kristian dia tak ada berhala, dia ada gereja. Jadi disebut dengan kanisah. Ya. Jadi dia buat kanisah, dia buat gereja, maka dia letakkan dalam gereja itu batu yang bertatahkan intan, permata dan juga emas perak, dan dia lebih mahal kalau kita kira daripada segi nilai, lebih mahal daripada Kaabah. Tapi
kerana dekat suatu farsakh dengan mahligai itu dan didiri dalamnya beberapa banyak asnam. Oh, maknanya kalau asnam, maknanya dia bukan Kristian lagi dah waktu ni. Bukan asnam, maknanya memang ma'bad lah tempat sembahannya. Sebab ada asnam. Asnam ni dengan makna berhala. Yang mana berhala itu dibuat daripada emas perak dan diperbuat minbar daripada gading, tempat daripada adan. Kerana apa? Kerana tingginya dinamakan dia, maka qalis akan dia sebagai apa? Dinamakan dia qalis. Disuruh manusia kerja haji padanya, maka haji mereka itu beberapa tahun dan beri surat ia pada Raja Najasyi bahawa telah hamba bina bagi tuanku di Sana'a, Yaman, satu gereja yang tiada pernah perbuat umpamanya bagi raja-raja dan tiada hamba berhenti hingga dipaling haji Arab kepadanya. Jadi dia tak berhenti, dia katakan dekat raja dia, Amir ni, Amir Ashamah ni kata, aku dah buat dan aku takkan berhenti. Supaya aku akan buat benda ini menjadi tarikan, sehinggalah tarikan itu berjaya menarik orang yang buat haji di Mekah supaya mai tempat kita. Itu matlamat dia. Selagi mereka tak berpaling daripada pergi ke Mekah, maka saya takkan berhenti dengan matlamat dan tujuan ini. Maka dia pun terus buat. Dipalingnya haji Arab kepadanya. Dipaling haji Arab ni maknanya orang Arab, kita berjaya memalingkan orang Arab daripada pergi ke Mekah supaya datang ke tempat kita. Maka terdengar oleh Malik bin Kinanah, seorang Arab datang ia malam. Nama dia nama Malik bin Kinanah. Dia ni orang Arab. Satu hari dia pergi tempat yang Ashamah ini ataupun Abrahah buat ni. Abrahah buat gereja yang bertatakan intan permata perak ni. Maka dia pergi ke sini, dia berak dan lumur dia punya khubulnya dengan tahi, lari ia maka sampai khabar kepada Abrahah. Bayangkan bila buat binaan tempat sembahan sedemikian cantik, mahal dan mewah, tiba-tiba datang orang Arab. Maknanya punca sini ni orang Arab yang cari pasal. Namanya Malik bin Kinanah. Dia berak, dia buang najis tu, dia bukan berak saja. Dia ambil najis itu, dia lumur pula pada tempat tersebut. Inilah yang menyebabkan Abrahah bersumpah. Ini punca dia. Maka Abrahah pun bersumpah, ia hendak pergi runtuh Kaabah. Bila runtuh, maka orang dah tak pergi lagi ke sana. Orang tak akan tawajuh lagi ke Makkah. Kerana apa? Kerana Kaabah dah tak ada. Dendam dia ini kerana apa? Kerana perbuatan Malik bin Kinanah tadi. Baik. Maka beri surat ia pada Najasyi. Waktu ni Najasyi dah ada. Dia beritahu Najasyi berkhabar hal itu serta minta hantar gajahnya. Dia minta kepada An-Najasyi, tuanku, Patik nak minta gajah supaya kita boleh runtuhkan Kaabah. Yang besar sekali gajah tu, memang besar. Dan riwayat saya tak ingat, memang saiz gajah tu memang gajah besar. Bukan biasa-biasa. Ataupun bahasa sekarang bukan bisya-bisya lah. Namanya Mahmud. Ada riwayat di sini, nama Mahmud, betul lah. Maka keluarlah Abrahah berjalan dengan tenteranya 60,000 orang. Bukan sedikit ya. 60,000 bala tentera. Dan gajah 13 ekor. Maka terdengar dengannya oleh raja-raja Arab, maka membesar mereka itu kerajaan, runtuh Kaabah itu. Dan lihat masing-masing wajib perang, maka keluarlah seorang raja Yaman dengan tenteranya nama Zunafar. Ya, tentera dia panggil raja daripada Yaman ni namanya Zunafar. Perang akan dia, kalah ia ditangkap Zunafar, maka katanya, ya tuan, raja tinggal saya terlebih baik daripada bunuh. Maka Abrahah, raja yang kasih sayang pada orang, malu ia, maka tinggalnya kemudian berjalan pula sampai pada negeri dia panggil Khash'am. Maka keluar raja negeri itu nama Nafi'. Jadi ini saya nak bagi tahu, dia nak kumpulkan 60,000 itu, dia secara paksa. Dia sampai satu negeri, dia minta negeri itu keluar. Keluar dia punya, supaya menyertai. Okey, dia sampai negeri Khash'am pun sama, maka keluar raja negeri itu nama Nufail Ibnu Habib dengan tenteranya. Perang akan dia kalah, ditangkap raja. Jadi
Dia lalu saja kawasan sementara nak sampai ke Mekah, dia akan lalu beberapa negeri. Dia cuba tawan negeri itu. Dia cuba lawan pemimpin negeri tempat tersebut. Bila kalah, dia tangkap. Berapa orang raja ditangkap? Yang tadi, yang pertama, sekarang ni raja yang nama Nufail. Maka katanya, hamba tunjuk jalan tanah Arab. Tiada dibunuhnya. Maka Khash'am ini, raja yang dia kena tangkap ni, dia kata, jangan bunuh saya akan tunjuk jalan. Di mana ke negeri Arab tempat Kaabah itu berada. Maka berjalan Abrahah hingga lalu ia dengan Taif, keluar Mas'ud bin Mughis kepadanya, katanya, ya Tuan, raja sekalian hamba, Tuan tiada bersalahan apa dengan kami. Tuan kehendak, semua takut bila dia lalu semua negeri itu, semua takut. Kerana apa? Kerana jumlah tentera dan kekuatan dan gajah yang dibawa itu kuat dan banyak. Maka ramai yang menyerah diri dan surrender. Okey. Maka dia kata, dengan kami Tuan kehendak bait di Makkah kami beri orang tunjuk jalan. Maka dia kata, tak apa, kami akan bagi tunjuk jalan. Kan? Jauh juga tu. Jadi dia mungkin tak tahu jalan nak pergi Makkah. Jadi sebahagian pemimpin negeri-negeri yang dia lalu itu memberi tawaran supaya jangan ganggu kami, kami akan bagi khidmat menunjuk jalan. Ya, sebab waktu tu tak ada waste lagi nak tunjuk. Abraham nak pakai waste tak boleh. Jadi negeri-negeri yang dia lalu tu tunjuk jadi juru khidmat, juru tunjuk jalan supaya boleh sampai ke Makkah. Maka diberi seorang lelaki nama Aba Righal. Maka keluar sampai kepada Maghmas, mati atau Righal yang direjam kuburnya di sana. Maka suruh Abrahah seorang kepala perangnya merompak dan rampas ambil unta kambing manusia, maka dihimpun kepadanya maka segala harta ahli haram. Ini yang saya cerita tadi. Rupanya ada di sini. Ya, saya pun tak tahu kata ada di sini. Kalau ada kita baca sahaja. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita dah dengar tadi, kita baca boleh faham secara langsung. Maknanya ini yang dibuat berapa banyak? 200 unta bagi Abdul Muttalib. Dia rampas harta tu, iaitu unta dan kambing. Kemudian Abrahah suruh Hanatah Al-Humairi kepada ahli Mekah. Seorang daripada orang suruhannya nama Hanatah Al-Humairi. Maka dia minta Hanatah ni pergi jumpa ahli Mekah, khabar akan dia, aku tiada datang kerana perang. Maka dia kata dekat Hanatah, pergi jumpa orang Mekah, bagi tahu aku nak main ni bukan nak perang. Kalau boleh nak elak perang. Hanya kerana aku main ni nak runtuh ini bait. Aku hanya nak meruntuhkan rumah ini, iaitu Kaabah. Maka pergi ia jumpa Abdul Muttalib, dimaklum segala perkara itu. Maka kata Abdul Muttalib, tiada kuasa kami. Kami tak ada kuasa. Kami tidak ada kuasa berperang dan tolak ini Baitullah Al-Haram. Dan Bait Ibrahim, iaitu rumah makam Ibrahim. Semua ada di sini. Kami tak ada kuasa. Jika ia biar maka baitnya dan haramnya, maka pergilah ia Abdul Muttalib bersama-sama setengah anaknya dengan pesuruhnya itu kepada Abrahah. Maka jumpalah Zulnafar yang kena tawan itu, sahabatnya. Maka kata Abdul Muttalib, adakah pertolongan? Maka kata Zulnafar, saya ini kena tawan, tiada aman daripada bunuh. Saya pun kena tawan, bagaimana kamu nak minta tolong saya? Tetapi saya pesan pada Anis Sais, gajah. Dia pada pesan Anis Sais, gajah sahabat saya, beri pertolongan pada Raja Abrahah. Maka panggil Zulnafar akan Anis, berkhabar hal Abdul Muttalib. Maka masuk Anis pada Ibrahim, kata ia, Tuan, raja ini penghulu Quraisy. Maka bila Abdul Muttalib datang menghadap Abrahah, maka semua pun, ketika dia datang, maka orang pun bagi tahu Abrahah, wahai Tuan, inilah penghulu Quraisy. Ya, namanya Abdul Muttalib. Maka masuklah Anis pada Ibrahim, kata ia, ya Tuan, raja ini penghulu Quraisy dan Raja Mekah yang beri jamuan manusia dan binatang, minta izin ia datang taat, tiada menyalahi dan tiada perang. Maka adalah Abdul Muttalib lelaki yang hebat. Maka izin baginya, maka tatkala lihat akan dia Abrahah, ta'zim akan dia. Ta'zim ni maknanya bila Datuk Rasulullah datang nak menghadap dia, maka dia sendiri menghormati. Dilihatnya Abdul Muttalib ini kana rajulan muhaba, maknanya orang yang ada karisma. Ya, maka dia pun menghormati, silakan duduk. Dan memuliakan dia, tiada beri duduk bawah kursi. Duduk pula, duduk atas kursi. Tiada beri duduk bawah kursi. Dan benci lihat tenteranya duduk atas kursi. Samanya, maka turun duduk di bawah bersama-sama Abdul Muttalib.
Kemudian kata Abraha kepada juru bahasanya. Sebab dia tak boleh cakap Arab. Maka dia ada juru bahasa yang faham Arab dan faham bahasa dia. Kau tanya ia. Abraha kata, tanya Abdul Muttalib ini, apa dia nak? Apa hajat? Maka kata Abdul Muttalib, hajat tuan, hajat saya beri balik unta saya yang 200 itu. Maka kata Abraha kepadanya, engkau mengajaib. Aku heran betul. Ketika aku lihat engkau, maka sekarang aku putus daripada engkau. Maka kata Abdul Muttalib, kerana apa? Maka kata Abraha, aku datang hendak runtuh ini rumah agama. Aku datang ni nak runtuh rumah agama kamu, yang kamu tempat ibadah kamu. Agama rumah tempat nenek moyang kamu dan kemuliaan kamu, engkau tiada berkata padanya. Kamu tak bincang langsung isu Kaabah. Kamu tak sebut langsung, tak mention langsung tentang Kaabah. Sedangkan aku datang untuk tujuan itu. Maka, saya ringkaskan cerita di sini, panjang. Dia kata di sini, maka katanya, disuruh kembali unta, maka balik ia ke Mekah, suruh Quraisy berpecah-pecah pada segala lorong dan bukit-bukit. Takut tentera, maka tatkala bersubuh-subuh Abraha di tempat nama Maghmas, bersiap hendak masuk Mekah, maka dengan tenteranya dan gajahnya 12 yang besar sekali nama Mahmud. Maka datang Nufail kepada gajah itu, katanya Abraha, Mahmud, duduk Mahmud. Jangan bangkit engkau. Balik dengan baik engkau di tanah Al-Haram. Maka duduk Mahmud itu tiada mahu bangkit. Jadi saya sebut akan tadi, Mahmud ini gajah yang dia tak nak memberikan kerjasama ketika nak meruntuhkan Kaabah. Nama Mahmud ya. Tiada mahu bangkit dengan beberapa dikusa pada kepalanya dan di perutnya, maknanya terpaksa buat sedikit seksaan supaya dia bangkit. Pukul di kepala dan pukul di perut dan pukul di lambungnya. Lambung ni makna bahagian perut. Jika dihadap pada Baitullah, maka bila kita dihadapkan muka dia untuk ke Baitullah, nak serang Kaabah, gajah tadi tak nak, dia pusing. Dia berpaling daripada arah Kaabah, dia tak nak. Seolah-olah Tuhan buat, dia seolah-olah tidak meredai untuk melakukan kerja jahat tadi. Ya, baik. Jika dihadap pada Baitullah dan jika dihadapkan pada sebelah Yaman dan Syam dan Iraq, bangkit ia. Kalau dia arah supaya bangun, mengarah kepada Syam, mengarah kepada Yaman, kan dia ada Rukunul Yamani, Rukun Syami. Kaabah kan dia ada arah Yaman, arah Syam, arah Mesir. Boleh bangkit, dia bangun. Tapi kalau arah kiblat supaya bangun arah Kaabah, supaya kita bangunkan gajah itu akan meruntuhkan Kaabah, tapi dia tak nak. Dia tak nak bangun. Baik, sambung lagi kisahnya. Dan jika dihadapkan pada sebelah Yaman dan Syam dan Iraq, bangkit ia. Maka dalam demikian itu disuruh Allah akan burung daripada sebelah laut, luntar mereka itu dengan anak satu daripada neraka, besar sedikit daripada kacang adas. Oh, kacang adas ni saya tak ingat dia besar mana. Tapi lebih kurang lah. Lebih kurang dalam sebesar kacang kuda. Kacang kuda semua tahu kacang kuda. Jadi lebih kurang tu je. Batu tu dia batu sijil. Dia boleh pegang sebab apa? Panas. Maka dalam riwayat sebut kata burung ini dia punya kuku tu daripada macam besi. Ya, dia macam plier lah, macam plier. Jadi dia pegang tak ada apa. Kalau dia kuku biasa tak boleh pegang, panas. Maka Allah Ta'ala buat kemampuan untuk burung tersebut memegang batu sijil yang mana batu itu selebih kurang sebesar kacang adas. Ya. Tersurat nama masing-masing kena tembus tudung besi atas kepala. Tudung besi ni maknanya perisai atas kepala. Disebut dengan apa dipanggil perisai atas kepala ni topi besi. Jadi oleh kerana topi besi ni tidak mampu menahan kepanasan, kerana topi besi ni kuat sebenarnya. Bahkan tetakkan pedang pun mampu ditahan. Tapi untuk batu sijil dia tak mampu tahan kerana panas tersebut adalah panas yang melampau. Ya, maka menyebabkan tembus dia punya topi besi tersebut, tembus tudung besi atas kepalanya dengan orang yang kuda
sampai ke bumi, maka mati sekalian manusia, dan gajah jatuh rebah tersungkur di serata-rata jalan. Melainkan gajah Mahmud itu tiada kena. Gajah yang nama Mahmud tadi je yang tak kena. Ya, seolah-olah terelak daripada terkena batu sijil. Mana tadi? Maka melainkan gajah Mahmud itu tiada kena, dan Raja Abrahah tiada hingga jadi pecah-pecah badannya. Dan luruh anak jari seruas-seruas, dan luruh sendiri tangan. Jadi seolah-olah macam dilontarkan batu itu, batu sijil ini seperti mana peluru. Pernah dengar tak kalau perempuan pernah dengar peluru kacang-kacang tu? Dia lontar tu dalam keadaan burung yang banyak dan juga batu yang banyak. Jadi menyebabkan bila kena, maka ruas-ruas jari ini terputus. Kena putus. Ya, kerana kepanasan yang melampau. Okey. Kalau topi besi pun boleh pecah, apatah lagi daging ataupun isi tubuh badan. Menyebabkan terlerai daripada tubuh. Inilah yang dimaksudkan oleh Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna laha, yakni fa inna lil ka'bati, fa inna laha, sesungguhnya bagi Kaabah itu, fa inna laha rabban, ada Tuhan yang yahmiha, yang menjaganya. Baik. Kita sambung lagi kisah ni, nak habis dah. Okey, sabar sekejap. Luruh anak jarinya seruas-seruas, dan luruh sendi tangan dan kaki, dan keluar danur. Danur ni maknanya nanah. Danur ni macam ayak bisa kot. Dan nanah dah disebut tu. Dan darah. Tiada mati hingga pecah hancur hatinya, dan sampai balik kepada Habasyah. Dia tak mati sebenarnya di situ. Dia tak mati di situ. Cuma dia kata tiada mati hingga pecah hancur hatinya. Hati hancur. Kemudian kita usung dia bawa balik. Tentera mereka usung bawa balik ke Habasyah. Yang mati-matilah. Tapi yang tak mati, keadaan dia demikian. Maknanya pecah hatinya, hingga pecah hancur hatinya, dan sampai balik kepada Habasyah, dan selesai daripada maklum hal itu kepada rajanya Ashamah yang dahulu itu firmannya. Seolah-olah Tuhan nak taruh dia supaya cerita azab yang diterima kerana apa? Kerana menyerang Kaabah. Kerana itu adalah rumah Allah semenjak daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi sebab itu Tuhan merakamkan kisah tentang Mekah ini banyak. Kita pernah cerita bagaimana Tuhan pernah bersumpah dengan Mekah. Ya. Tuhan pernah menyebut bahawa ini adalah bumi yang barakah. Bumi yang barakah. Bumi yang berkat. Ya, dan Tuhan bersumpah dalam surah apa saya tak ingat. Allah Ta'ala bersumpah dengan ala uqsimu bihazal balad. Aku bersumpah dengan ini negeri, maka ulama tafsir sepakat yang Tuhan sumpah itu ialah Makkah kerana kemuliaannya. Antaranya diharamkan berbunuh di situ, dilakukan haji, umrahnya di situ semua. Jadi amalan itu bukanlah amalan baru, tetapi bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Cuma haji itu bermacam-macam version. Itu sahaja. Tawaf tidak ditinggalkan. Cuma sebelum datang Rasulullah ada yang bertawaf dalam keadaan telanjang dan sebagainya. Cuma tetaplah Makkah itu menjadi tempat kunjungan bermula sejak daripada dibinanya oleh Nabi Ibrahim AS. Barulah masuk ayat yang kedua. Allah Ta'ala tanya ayat yang pertama tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka sampai ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaid ni apa kaid? Kaidun ini tipu daya, makar. Disebut sini makar. Yang mana Tuhan sebut wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kalau kamu tipu, maka Allah Ta'ala juga ada tipu daya. Meletakkan tipu pada Allah Ta'ala ni sebenarnya tak bagus. Sebab apa? Sebab dia dianggap sebagai mengatakan dia tidak beradab dengan Allah. Tetapi dalam bab musyakalah, ini dia panggil musyakalah. Mereka tipu, Tuhan tipu. Macam tu. Ya. Maka alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tiadakah menjadi Allah akan makar tipu daya mereka itu pada dalalah, rugi binasa. Mereka yang sesat, mereka cuba nak menjadi penipu. Penipu ni makna kaid. Kaid ni maknanya mereka nak runtuhkan Kaabah. Kejahatan mereka itu sebut juga dengan kaidun. Maka kejahatan mereka itu akhirnya
berbalik kepada mereka sendiri. Kalau mereka tak runtuhkan Kaabah, mereka takkan jadi begitu. Tapi oleh kerana mereka nak meruntuhkan Kaabah, maka Allah Ta'ala menjadikan kaidun itu patah balik kepada mereka. Ataupun disebut sebagai makar. Ya, maka oleh kerana mereka demikian sikap mereka, maka Allah Ta'ala kata wa arsala alaihim, maka Allah Ta'ala mengutus. Arsala ni utus, ya. Risalah itu surat. Baik, wa arsala mengutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka, alaihim tayran. Tayran ni burung. Kalau ta'irah, kapal terbang, ya. Itu kita baca apa dia? Kejahatan yang mustatira, yang berterbangan. Jadi tayara ini dia akan bawa makna yang mana mesti ada makna terbang, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Burung ni pun kita tak tahu nama ababil, melainkan hanya Allah Ta'ala yang bagi tahu, baru kita tahu burung ini namanya ababil, ya. Burung-burung itu bukan satu jenis saja kah? Ya, satu jenis adalah ababil namanya, ya. Burung ini nama ababil, satu jenis adalah, tak ada burung lain. Burung gagak tak ada, burung merak tak ada. Semua yang terlibat ketika ini adalah ababil. Baik, ayat yang seterusnya, baik, Allah Ta'ala kata tarmihim. Cuba baca Tok Guru kita terjemah apa ababil. Dan suruh Allah atas mereka itu akan burung-burung, burung berpuak-puak dan berikut-ikut. Maknanya banyak berbondong-bondong datang membawa batu sijil. Maka bila dia bawa batu sijil, tarmihim. Rama. Apa makna rama? Yang kita sebut pergi ke Makkah buat haji, kita melontar. Ya, lontar dipanggil apa ni? Allah. melontar. Jamrah, ya, jamrah. Melontar ke jamrah. Kita ada beberapa jamrah. Jadi kita sebut apa? Ramyu. Sama lah ni. Tarmi. Rama, yarmi. Tarmihim. Dia tak bawa saja batu tu, dia melontar. Dia jatuhkan. Tarmihim bihijaratin. Ya, bihijaratin. Hijarah apa makna? Apa makna hijarah? Hajar. Hajarul aswad, batu hitam. Hijarah maknanya batu-batu. Plural. Ya, jamak. Hijarah. Bihijaratin min sijil. Batu-batu min sijil, daripada neraka. Sebab tu padanlah panas dia. Bukan batu yang biasa-biasa. Batu yang luar biasa. Baik. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum. Maka menjadikan Allah Ta'ala atas mereka itu ka'asfin. Asfin ini Tuan Syekh Sa'id terjemah di sini sebagai pokok padi gandum yang dimakan dan dipijak oleh binatang makul. Adakah adalah kejadian itu dahulu 50 hari. Baik, saya sebut tadi 50 hari. Ada riwayat saya baca 55 hari daripada peranak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kenapa dimakan seperti dimakan ulat? Kerana dia bila jatuh, cuba kita tengok daun. Ada terjemahan dia kata daun. Ini dia kata padi gandum. Daun lah maksudnya tumbuhan yang bila kena ulat makan dia akan berlubang-lubang. Jadi samalah tangan kita ni, tangan Abrahah, tangan tentera dia, jatuh batu tu berlubang di sini. Jadi macam hangit berlubang. Ya, bila berlubang tu seperti mana dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Jadi inilah peristiwa yang berlaku. Jadi sebab tu bila kita baca, kita menghayati bahawa ini suatu kisah bagaimana Allah Ta'ala mempertahankan rumahnya daripada dimasuki oleh ataupun dihancurkan oleh mereka yang musyrik. Ya, kita pun tahu bahawa Kaabah ini bumi haram. Bukan sahaja kita tak boleh buat jahat, bahkan apa-apa sahaja yang berada di Makkah itu tidak boleh dibawa keluar. Jadi pernah ada riwayat yang kita sebut bahawa pernah sekali dicurinya Hajarul Aswad yang berada di Makkah dan dibawa keluar. Nah, ini pernah berlaku. Lepas tu riwayat menyebut ketika mana hendak dibawa curi, ditarik dengan beberapa ekor kuda, betapa beratnya dia nak keluar. Tapi bila nak hantar balik, bila orang yang curi itu dapat macam-macam musibah.
Maka akhirnya dia nak hantar balik, maka bila nak hantar balik cukup dengan seekor kuda saja pergi hantar boleh. Tapi masa nak tarik, betapa beratnya untuk dia meninggalkan Baitullahil Haram. Jadi banyak yang kita boleh ambil daripada kisah ini tentang betapa Allah Ta'ala menjadikan bumi haram itu sebagai bumi yang Allah Ta'ala pelihara dari segala apa jua musibah. Ya, baik. Jadi itulah kisahnya. Walaupun kisah ini kita dah pernah dengar, tapi untuk kita nak tadabbur faham apa kandungan kepada ayat ini dan surah ini, kita kena faham beberapa perincian kisah yang kita boleh menambah ilmu untuk kita tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi habislah kisah dia. Seolah macam kisah bedtime story lah. Kita semua makan nak tidur, jadi kita dengar kisah daripada Al-Quran. Jadi malam ni tak berat sangat tajuk dia. Kod mana pun, tetaplah kisah dari Al-Quran itu mengandungi ibrah, pengajaran yang cukup banyak. Ini yang lain baru kisah Al-Fil. Nanti kita akan jumpa banyak lagi kisah. Kerana kandungan Quran ini, hukum, akidah, kisah, apa lagi? Akhlak dan segala-galanya. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah, bagaimana akhlak Nabi? Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, maka jawab Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, kerana beraninya, kerana tegasnya, kerana benarnya, ya, itulah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Baik, kita ada 10 minit lagi. Jadi saya rasa kita baca suratul Al-Mulk, kemudian insya-Allah kita tutup majlis kita pada pukul 10.30 nanti insya-Allah. Boleh ya? Ustaz, ada ruang untuk soalan dari jemaah? Boleh, silakan. Ya, jemaah yang nak memukakan soalan. Silakan tanya. Kalau ada yang boleh jawab, saya jawablah. InsyaAllah pada minggu depan kita buka suratul Hujurat. Ya. Saya beritahu kot saya yang nak buat iklan. Kita pada bulan depan, minggu depan kita buka suratul Hujurat tentang bilik-bilik. Apa makna bilik-bilik di situ? InsyaAllah kita singkap pada minggu hadapan. Ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ayat ni ke Alfi ni ke malah kita malah baca semua dia maghrib. Ya, boleh. Subuh. Solat subuh, solat maghrib. Ayat perang. Ya. Surat. Ini lah untuk pertahanan apa panggil dia masuk. Pertahanan. Mana surah ni lah untuk masuk Ustaz ayat sana lah. Alfi ni molek lah. Amalan kita baca. Surah Boleh. ni dalam solat. Dia kadang-kadang dia semua surah ada fadilat dia, ada kelebihan dia kerana dia Al-Quran. Ya. Cuma kadang-kadang ada orang yang dia berminat dengan surah tertentu. Ada juga kelebihan macam tu. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi ni, dia bila dia baca dalam semayang surah Qul Huwallahu Ahad tu dia tak pernah tinggal. Kerana dia cinta sungguh pada suratul Ikhlas. Maka Nabi memuji perbuatannya itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang dalam ayat-ayat yang banyak-banyak tu ada surah yang kita cukup berkenan. Selalu kita baca, selalu kita tertarik. Ya, ikutlah. Jadi insya-Allah semua surah ini, ayat-ayat Quran ini boleh jadi syifa, boleh jadi pelindung. Kerana Al-Quran ini membawa fadilat yang cukup besar dalam kehidupan kita. Ya. Ada lagi soalan yang lain? Kalau tak ada, kita sambung dengan baca suratul Mulk. Ustaz, soalan bagaimana dengan jasad apa namanya tu yang raja yang menyerang Abraha tu, menyerang Kaabah sampai ke mula ke dia punya jasad? Dia mati tu bukan mati di Mekah, dia mati di tempat dia. Cuma lanjutan kepada kisah dia, di mana kubur dia, itu saya tak dapat maklumat lah. Kerana kisah itu berlaku dan dicerita pun hanya sekadar itu yang kita dapat tahu. Cuma dia mati ya, dia mati dan mati pun tidak bertaubat. Tak ada riwayat kata dia beriman ke ataupun tak ada. Kita tahu kata dia mati. Dia sebab dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan itu pun hanya disebut bahawa dia tidak mati di tempat kejadian. Seolah-olah Tuhan nak tunjukkan kepada Ashamah. Ashamah ini raja lebih tinggi daripada Abraha sebenarnya. Kerana dia raja yang tertinggi sekali. Seolah-olah mungkin dia pulang kepada Ashamah, Tuhan nak minta, Tuhan nak tunjuk kepada Ashamah, inilah akibat daripada menyerang rumah aku. Lebih kurang begitulah. Lanjutan kepada kisah Abraha tu saya tak dapat maklumat banyak. Ya. Okey. Kalau ini bila silakan apa dulu Ustazah. Sebenarnya benda ni bila berlaku begitu dan menunjukkan kepada kesengsaraan yang dialami oleh Abraha ni, maknanya raja dia tu maksudnya dia akan teribrah lah daripada apa yang telah
telah berlaku saya. Ya, ibrah. Cuma kita tak dapat lanjutan lah sama ada Ashamah mengambil betul-betul ibrah ataupun tidak. Cuma kita bersyukur juga kerana nenek ataupun cucu kepada Ashamah itu iaitu An-Najasyi menerima Islam ketika mana Rasulullah SAW mengajak ketika dituliskan surat. Kerana bila kita baca An-Najasyi iaitu cucu kepada Ashamah ini, dia boleh memeluk Islam ketika mana dia berminat dengan Al-Quran. Ketika menceritakan tentang Maryam. Kerana Kristian ini cukup tertarik dengan Maryam. Maka dialog yang berlaku di antara Ja'far, iaitu jurucakap Nabi dalam peristiwa hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama, maka kata An-Najasyi bahawa sesungguhnya agama kita tidaklah ada beza yang banyak melainkan sekadar garisan ini. Dia kata lebih kurang sahaja. Banyak persamaan, dia kata. Persamaan di situ bukanlah bermakna Kristian dan Islam itu, bukan Kristian ni makna Kristian di situ ialah Nasara. Nasara yang dimaksudkan sini ialah Nasara yang panggil ahli kitab. Sebab itu An-Najasyi itu termasuk dalam ahli kitab. Sebab itu bila diceritakan tentang Al-Quran, kandungan Al-Quran dengan kitab yang dia baca itu tidak ketara dia punya kebenaran dia. Maknanya tidak ada yang lari, tak ada beza. Sebab itu bila diminta sahabat-sahabat ini, kan bila mereka lari ke Habasyah, bukan lari lah, perkataan lari tak berapa beradab untuk kita, hijrah ke Habasyah, musyrikin Mekah pergi menghasut An-Najasyi supaya dipulangkan kepada kami. Maka jawab, bila berlakunya dialog tadi, maka An-Najasyi kata apa? An-Najasyi kata, ma usallimu lakum walau bijabalin min zahab. Aku tidak akan serahkan mereka walaupun kamu memberikan aku segunung emas. Ya. Maka dia berkata kepada Ja'far, An-Najasyi kata kepada Ja'far, "Intaliq ya Ja'far, kamu boleh duduk di sini dengan aman hatta ya'zana rabbalakum bil 'audah." Sampailah hatta ya'zana rabbulakum bil 'audah ni maknanya sampailah Tuhan kamu mengizinkan kamu pulang nanti. Jadi inilah kita baca kisah An-Najasyi ni. Ya, walaupun kita tak tahu adakah itu ibrah daripada datuknya ataupun amirnya dulu, iaitu namanya Abrahah diserang di kota Mekah. Adakah itu ibrah yang diambil menyebabkan dia beriman dengan Nabi, ataupun dia melihat akhlak Nabi, ataupun kerana kebenaran yang disuarakan oleh Ja'far ketika peristiwa hijrah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang saya tahu Ethiopia sampai hari ini Kristian. Dan ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang ketika hijrah dulu ada yang tak nak balik, stay dekat situ. Dan ada dikatakan bahawa sampai hari ini ada cucu-cucu yang mana mai daripada sahabat Nabi yang duduk di Ethiopia sampai hari ini. Kenapa? Kerana Tok Wan daripada dulu, dia orang dulu yang merupakan sahabat Nabi, ada yang tak balik, duduk menetap di Ethiopia, iaitu di Habasyah. Boleh ya? Jadi insya-Allah kita sama-sama membaca suratul Mulk. Baik. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi huwa ala kulli الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Silakan pada pengacara majlis untuk mengumumkan program-program yang berlangsung pada esok insya-Allah. Silakan Ustazah Maskiah ya. Silakan. Ya. Silakan. Ustazah Maskin tak buka mic. Ya. Ustazah tak buka mic. Oh ya, sorry. Okey. Ya, Sadaqallahul Azim. Dengan tadi bacaan daripada Ustaz, semoga kita dapat bersama-sama tadi membacanya dan alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran, khairul jazak di atas perkongsian ilmu tadi daripada surah Al-Fil yang dapat Ustaz bentangkan dan kupaskan daripada kisah-kisah yang terjadi di kota Mekah kerana khianatnya ya Abraha terhadap kebahagiaan yang dirasai oleh orang penduduk Mekah dan cemburu ya, maka itu balasan yang Allah berikan kepada mereka. Dan seterusnya, terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada di taman-taman syurga pada malam ini. Dengan ini mohon izin Al-Fadhil Ustaz untuk saya buat hibahan untuk kuliah seterusnya pada waktu subuh esok hari pada jam 6.45 pagi, iaitu daripada Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan surah Yasin, doa, salawat dan tazkirah. Dan saya selaku moderator pada malam ini mohon kemaafan di atas kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan kuliah ini.
Dan sebelum itu sebelum kita akhiri kuliah ini dijemput dengan hormatnya Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As, dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan pada malam ini. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.